Cik satu soalan tak boleh skip dulu, doktor. Yes, tak boleh skip. I'm not sure either the CA tu the same method they use or not, but I think there's still a same method. Actually, I fight to get the we to have a chance to review back your answer, but I'm only the one of who are fighting for that things. I'm not sure they are accept of my reason or not, but I try my best to make the CA2 you can revise again the answer, because actually the question is not really difficult, just a bit very direct. Some answer is very direct, but you need to prepare yourself if the question is not cannot be undur lah, cannot be revised again before the time, right? What I'm doing now, actually I'm doing, I want to know to share to you the CA2. CA2 you will cover on, banyaklah pula dia punya ni. Okay, we have upload solution and MCQ true false, two option answer, and then MCQ okay. I put pen first. Okay, now I'm presenting, so you can see my screen. Alright, so CA2 will cover on the chapter 3. You can see here interval, margin error, significant use SI, and then on chapter 4 ANOVA identity, file of replication, and fill in the blank. MCQ, here's the what, I need to cut this. Okay, and then non-parametric Kruskal Wallis-Man Whitney. So if you can see the Excel, Excel will help you for the calculation. So can we go to the Excel? First, I think the best, how to go first? You go to Excel week 8.
So you will have this. Okay, you have this. You need to know we have this everything, and then we need to know this function for the Excel. So there is a confidence norm is a standard error, and then by using the using a T distribution, confidence T alpha here, so you get this error lah. Norm s.inv, we use this to find this, to find the tail. What is the tail of the value of the tail for z-score, and here also for the z-score. And then we have norm for standard here for if we have this z-test, the value of z-test, and then the right tail. If you want to find the right tail. Okay, the question is now, where is the Excel will help you? If we go to, is it the Excel will help you totally? I'm not sure, because based on CA1, do you use Excel for the calculation? Based on CA1, the exam, do you use Excel for the calculation problem in the Excel, in the question? Honestly, certain question help lah. Ada siapa lagi yang guna? Ada siapa tak dia tak guna pun. Sebenarnya dia guna manual je. Seorang je jawab. You all guna Excel tak masa jawab CA1 before this? Tak nak jawab lah. Guna. Okay. Tak guna. Certain question does not help. Betul. Manual will be faster. Betul. But I think a few things later on for ANOVA especially, there is a lot of thing that actually if you go to the manual, it's very tedious one lah. So you need to use Excel, no option. But you need to understand actually both, so that you not confusing. Okay, so I think first of all we go for the Excel which is stated in the in this book, page 131. Okay, we can see here we have we want to perform z-test, so we go to the analysis, I think in chapter 9, z-test for 2 sample mean. For example, we have z-test for 2 sample mean. Here I just leave because I'm not really sure. This is later on maybe we go again, so that after this we can know is it this Excel help you or not. So you go to the data analysis, so we have this
Okay, you go this to min. Here is sample of to min. So if to min, I think here to min, we have two group. We have two group. Okay, so first of all we go to the data tab. Ada orang mesej saya ke? Data tab. We have data tab. Tak ada. Ini apa tadi? Okay, we go to data tab. Week 9. Okay, we go to for the 131, page 131. We go to the data tab, and then we go to the, saya punya ni tak ada analisis kat sini ni, data analysis. My version do not have data analysis here, because this is a old one. Okay, someone can you present for me Excel chapter 3 week 9, this tab, estimation or and hypothesis testing for two min. Can or not? Someone please. No volunteer today. Share your screen and then download for the Excel week 9. Okay, please. Someone can share your screen. Alright, who this? Oh, thank you, Siti Mahfuzah. Okay, so now we go to the data tab, data tab at the green one. Okay, data. Betul dah tadi. Okay, estimation of hypothesis HT to min. Okay, yang ni lah. Okay, you go to the data. Because we want to answer the yellow and the red one. Z test for two sample for min. Okay. You want to test one, the number one at your right hand side, data analysis, and then you go to data analysis, and then you go to Z test, two sample min, and then click OK. Okay, put variable. So select the A1. This one. Okay, select that for first variable. Okay, select that variable one range.
Bukan dekat A tu. Dekat example 1, student. Yes. That. Okay, start from that and then you select ke bawah. Okay, select ke bawah sampai habis. Ada lagi tu. Dia lari. Okay, ataupun kita buat sikit je lah, Mahfuzah. Kita buat sikit je. Tak apa. Just letak je. Kita ambil sikit je daripada atas tu je. Okay, kita ambil sikit je. Ambil maybe 20. Kena 30 kan. 30 ke atas lah. 30 ke atas. Sebab benda ni you all nak kena guna untuk CA2. Okay. 35. 40. Oh, nak semua. Okay, semualah. Okay, semua. And then variable range, second variable daripada bawah tak apa kan. Ni exercise tu, exercise hi. Okay, I. Okay, that's one. Okay, so sekarang variance, variable 1 variance dia berapa? Kita kena ambil data yang first dulu. Bermaksud variance dia. Kita kena ambil data deskriptif dulu sebenarnya. Kita ambil data deskriptif sebab nak tahu variance. Okay, sebab kat sini kita ada variance. Okay, ambil deskriptif statistik dulu. Ambil deskriptif statistik because untuk T value tu kita ada yes. Okay, yang ni untuk output range. You all nak letak mana? Okay, and then tekan dekat output range tu, ada kosong kan. Kat situ ambil yang petak-petak tu. Ambil yang petak-petak. Nak letak situ letak kat bawah tu dekat. Okay, ikutlah. Okay, letak situ. Saya rasa baik you copy dekat yang bawah tu, number 1 tu. Yang saya rasa you delete nota dia tu. Okay je, tak ada masalah kot. Okay, data ni letak yang dekat nombor 1. Yang ni delete picture ni. Senang. Okay, data tadi you letak dekat nombor 1 tu. So dia lebih organized lah. Okay, copy je ni semua. Cut je, cut. Bukan letak sini, letak dekat atas tu, yang dekat number 1 data deskriptif, yang merah tu, kuning yang merah tu. Letak dekat data analisis deskriptif statistik tu.
Dah buat. Okey, lepas tu buat satu lagi. Okey. Doktor, lepas tu Kira kat mana tu? Sekejap. Lepas tu, kata dah. Okey, dah dapat dah titers mat. Okey. Variance dia berapa? 2000. Okey. 220. Okey, lepas tu tekan okey. Letak kat bawah tu. Mean difference, doktor, biar je. Kosong je. Kosong. Hypothesis mean different. Hypothesis mean different. Kosong lah. Dah. Okey dah. Okey. Dah dapat dah jawapan dia yang tu. Okey. So, sekarang ni kalau kita pergi okey, kalau kita pergi sini. Cuma sekarang ni point of estimation of difference in the pop mean tu kita kena pergi balik Excel. Sekejap saya cari Excel. Okey, sebenarnya kita boleh cari boleh cari secara ni lah, tapi kita pergi terus lah dulu. Kita habiskan ni baru kita mencari semua tu. Okey, sekejap. Excel sheet. Okey. Lepas tu tadi okey, kita tengok mana dia punya table. Okey, kita tengok dia punya table tadi. Mana table dia? Tu table dia kan. Yang ni ke? Tu yang tadi, yang tu test tadi. Kita yang you buat tadi yang tu, Z test, sorry. Yang Z test Ni doktor. tu kan, Z test tu kan. Okey. You copy. Okey, kat sini dah. Okey. So, kalau kita tengok kat belakang tu, okey, next page 132. Okey, Z test formula dia. Z test formula dia E5. E5 tu biru, min, tolak F5. F5. Ni lah. Sekejap, doktor. So kita ada tadi, kita ada bermaksud okey. Macam mana kita nak present benda ni? Sekarang ni kita ada dia tadi awak dia tulis Sini ya, doktor. situ.
Jadi equal E5. E5 tu sebenarnya apa tak? Yes, betul. Pandai. Min Tolak F5 yang sebelah lah. Maksudnya another one. And then divide by square root of. So first of all kita kena identify lah tadi. Dia dekat unknown or known. Or greater 30 or less than 30. Okay. And then tapi sebenarnya you dah ada dah jawapan dia kan. Okay, so and then cuba enter berapa? Dapat apa? Betul tak tu? Yes. Okay, and then enter. Sama tak dapat? Sama lah kan. Cuma dari segi pengiraan dia tu dah. So untuk p value is equals to norm s dot dist. Lepas tu ambil value of I9 and then true. I9 tu adalah min I9 adalah FGHI. Value Z test ke doktor? Value? Okay, boleh cuba. Nanti kita kalau salah tu dia akan bagi value salah kan, nanti kita boleh compare. Kita dah ada answer dia tu. Cuba. And then true. Betul tak satu? Dapat satu. Z kita dapat 1.6. Salah tu. Maksudnya I9 ni apa ni? Sekejap. I9 tu value Z test doktor? Value of Z test. Kalau ikut formula dia. Z test. No. Dot S. Tu doktor Z. Doktor Z. Okay. Atau true kan? True. Cumulative. Salah tu. Sepatutnya akan dapat sama tu dengan table. Tapi data dalam textbook tak sama doktor. Data tak sama. I9 tu apa definition I9? Oh, masih. Okay, kalau kita kira manual, p value norm I9 true. Tak apalah. Nanti kat exam you ambil je lah value yang dekat situ kan, P. You besarkan sikit dia punya ni, AH tu, you besarkan sikit dia punya description. Kat atas tu. Lagi. Doktor, kita akan patut ambil value P yang mana? Tapi dulu kosong. Depends pada soalan lah. Tadi kita ambil 0.05. Kan? Betul tak? Dia punya alpha dia tu. Kita ambil 0.05 alpha. Betul tak? Cuma nanti kita explore balik untuk P value test tu. Apa sebenarnya reference untuk I9 tu sebenarnya. Okay? Tapi sebenarnya you boleh terus ambil kat sini lah. Cuma kenapa dia jadi kosong tu? Mati kosong.
Okey, tak apalah, kita biarkan. Maksudnya sekarang ni kita gunakan this table lah. Cuma nanti saya figure out, sebab nanti sebenarnya benda ni semua kita akan guna untuk CA2. CA2 dah ada dekat e-learning lah. Right. Macam biasa nanti next week kot. Next week kita start buat macam hari tu lah. Macam penat sikit, tapi saya nampak you all punya outcome, you punya assignment tu macam agak okey lah untuk dapat markah tinggi. Sebab dia macam memenuhi rubrik yang dia orang nak kan. So sama juga yang ni. Cuma in the meantime, in the time being tu saya akan update lah. Okay, macam hari ni kita tak tahu kenapa P tu kan. Kat mana sebenarnya P dia punya ni. Okay, and then kita pergi ke T-test. Okay, cuba pergi ke T-test. Kita buat T-test, and then dapat tak apa yang dia nak tu. Yang description lagi. Sekali lagi yang description. Okay. Doktor, kita nak ambil T-test yang mana? T-test. So tu sampel. Okay, so sekarang dia equal tak variance dia tadi? Variance dia Tak sama. tak sama. So unequal variance kan. Doktor, macam mana kita nak determine nilai alpha tu, doktor? Based on soalan. Kalau dia untuk assignment tu, you all yang determine either you all nak ambil berapa. Then you kena bagi reason kenapa you all ambil that value, atas sebab apa. Adakah you all nak naikkan adakah you all nak naikkan atau adakah you all nak kecilkan the rejection area, so that for example lah, contoh pada production ayam,
the chicken production, maybe we need a sampling before they produce to the customer. So they put a sampling to before go to the customer, and then once the rejection area is low, the rejection area is small, meaning the sampling yang kita buat tu, meaning the sampling data yang tu kita mau to accept lah. Maksudnya tak perlu meaning the result tu tak banyak kena reject. So kat situ kita punya control. But if maybe sometime the company they need they want a high quality punya control, so that they make the rejection area is bigger, so that if the rejection area is bigger, meaning the possibility to reject the possibility for the sampling to fall in the rejection area is more higher lah. Do you understand what I mean? So that is the actually we control that part lah. We control that part. Is it we want a high quality, low quality, or medium quality for our testing sample, something like that. Boleh nampak tak dia punya impact dia tu? Okay, so kalau you pergi dekat worksheet 9, so saya rasa you all boleh nampak lah kan kenapa kenapa nak kena pilih macam tadi. Soalan tadi yang pertama adalah kita nak cari t-test yang mana. So depends on the story lah, the whole story, which is the whole story. We know the variance, two different variance. So we just select if the variance the equal variance, so we need to find the another option lah, right? And then for the okay, output range, saya rasa yang ni, okay, output range you letak kat bawah tu. Saya rasa yang tu je lah untuk ni. Cuma t-test ni biasa dia ada degree of freedom. Tapi kat sini dia tak tunjuk, tak ni sebab dia dah simplify dah semua, sebab kita dah pilih N tu tadi. Sebab degree of freedom is based on N. So just select area to keluarkan output tu. Cuba you select area tu keluarkan output tu. Yang alpha ni kita remind lah doktor kan? Boleh remind, boleh tiru juga dekat buku. It depend pada you lah. Okay. Lepas tu lepas tu kalau you tengok dia punya chapter 3 Excel function tu. Saya tak sure lah dia membantu ke tak, sebab soalan you audit dia akan jadi lain juga kan. yang page Excel function. Okay, Excel function, cuba you tengok kat situ. As our knowledge lah, untuk cari standard error, margin error E here 0.7 tu, cuba you klik dekat 0.715 tu. Situ, yes, you click. So dia tulis equals to confident.norm. Ni, so itulah dia punya formula lah, dia punya ni. So apa yang menarik kat sini sebenarnya? I think yang Z test tu lah, norm yang belah kanan, you kena pergi ke belah kanan. Yang paling menarik yang ni lah. Dia pergi lebih detail lah.
Macam mana kita nak tahu kita nak buat yang confidence normal, kita nak buat Z. Soalan akan mention ke kita patut buat Z distribution ataupun T? Kita nak ada. Okay, so dia berbalik kepada why we use T, why we use Z test. Dia ada beza tu. Kenapa kita guna Z test, kenapa kita guna T test? Tak pasti. Okay, saya share skrin saya. Okay, so dia berbalik kepada kita punya the main idea chapter ni. The main idea chapter ni, inilah idea dia yang pertama, main idea dia. Kan hari tu saya ada tanya, main idea, apa perbezaan antara dua ni? Perbezaan dia adalah Z sini formula dia Z, sini formula dia T. Faham tak? And then apa different dia satu lagi? Different dia adalah sama tak dia punya variance. Kalau sama, kita ada assumption of the variance tadi. Kalau tak sama, dia akan jadi if not equal, so we have two different formula lah. That is the idea. But if equal, so we need to assume that the variance is same. So we have another formula to make two different of two variants, which is in maybe different sample, number of sample, so that kat sini assumption untuk variance tu sama ke tak. So menjawab tak Siti? Kenapa, macam mana kita nak tahu kita guna T ke kita guna Z? Kiranya kalau kita guna T tu sebab dia punya variance dia tak sama. Okay, variance dia tak sama, and then the main dia reason adalah N, sample size dia adalah kurang daripada 30 untuk T. Then daripada situlah dia keluar degree of freedom. Degree of freedom adalah V kat sini. Sini guna T. Sebab apa dua ni guna T? Because of total sample dia for the both sample adalah less than 30. Dan why this sample use Z test? Because of the sample is greater or equals to 30. So daripada you punya presentation tadi, so untuk menjawab the situation T test tu, sebenarnya kita tak boleh pilih semua sampel tu. You kena stop mungkin sampai 25 je sampel you ambil. Boleh Siti? Faham tak maksud saya? Faham. So maksudnya tadi kita buat silap lah. Kita buat silap lah kan. Untuk T test, kita buat silap, which is kita select all the all the sample tadi. Tu silap kita lah. Sekarang kita nak baca ke mana Doktor? Nanti lah. T test tadi boleh? T test tadi, you delete je table T test tadi. Maksudnya you pilih sampai 25 je. So daripada situ maka keluarlah V tadi. So that untuk dapatkan number of freedom. Macam tu. Okay. Cuba buat dulu. Untuk cari variance semua tu kita pilih semua data juga kan Doktor? Variance tu maksudnya sampling yang kita stop tadi lah.
mungkin you warnakan lah yang mungkin 25 je. 25. So variance untuk 25 je lah. Kenapa kita nak ambil semua? Sebab kita assume lah maybe another data dia less than 30. So that kita gunakan t-test. Gitu. Mungkin nanti kita boleh buat differentiate lah. So dia punya Excel structure dia punya ni tak berapa cantik lah. Kita jadi pening. Yang lain okey tak? Boleh follow tak yang lain? Boleh sure Okay. Another thing adalah confidence interval tu tadi. Confidence interval macam ni kita nak compute guna guna Excel ni. Tak apa, you settle lah. Kalau minta Mahfuzah settle out dulu. Dan siap nanti beritahu saya. Okay, confidence intervals. Saya rasa kena buat satu ni. Saya nak buat tapi itulah tak menyempat lah untuk kita masukkan je value kat dalam tu. And then kita dapat dia punya result terus. Sebab you all punya question untuk CA2 dia tak akan bagi data macam ni. Data macam ni adalah untuk menjawab assignment. You all faham tak maksud saya? Kurang nak kena. Tak apa sebab you tengah buat kerja tu. Tak boleh fokus. Tak apa, buat dulu. Settle out nanti bagi tahu. Okay, you buat dulu. Okay, settle out yang tu. Okay, nanti pun saya sorry lah, saya nampak saya tak berapa mahir kan. Sebab bidang saya matematik. Saya bertukar bidang sekejap semester ni jadi statistician. Jadi dia punya the latest news untuk statistik punya update saya tak berapa nak mahir sangat lah. Atau kalau matematik okey lah. Boleh tak apa halal lah.
Dah siap dah? Belum lagi? Betul dah ni. Ni, betul dah ni. So, yang dia kata p-value tu norm. N9 tu saya rasa DF tu, degree of freedom. Cuba you letak equal p test. Okay, p value you letak equal p. Oh, you buat t. Okay, buat p dulu. P value tadi. P value sebab I9 tu equals norm dot s dot distribution okay, betul. And then I9 tu you letak dekat DF tu 48 tu, degree of freedom. Okay, degree of freedom. And then true. Dapat sama tak P dia tu? Dapat 1. One tail. Dapat 1. P value 0.98 kat sini. P value. Betul lah, dia dapat 1. Yes. 0.4 ke? 4. Okay. So, dapat apa? P value 0. Baik, dapat 0. Saya dapat 0 ni. Sekejap. P value kat sini one tail tu dapat 0. Yang ni dapat I9. What is I9 tu sebenarnya? Okay, tak apa, nanti saya figure out apa tu I9. Tapi sebenarnya untuk Excel ni membantu you sebenarnya you kena modify sikit Excel ni. Betul tak tu? Okey, boleh dapat. Salah tak? Dia tulis apa dekat formula tu? I9 tu apa? Dekat formula tu, formula. Normal dot s dot distribution z. Normal. Z. Z value. What is Z actually? What is Z? Z is mean kot. That is mean. P value ni. P value. Z is mean. T dot betul? T apa? Pakai yang T dot. T dot ni apa? Cuba. X kita siapa nak?
X, apa X? T, what is T? Kat sini, T, Z, T. Saya tahu dah kenapa min tadi kosong. Hipotesis min tu kosong. Ingat tak kawan kita tanya, kenapa minggu lepas punya lecture, dia tanya, adakah dalam formula tu memang kita akan tolak satu? Kan dia ada another one mean tu. Ingat tak? Yang different of mean tu. Siapa tanya minggu lepas? Dia kata, adakah kena tolak kosong tu? Kenapa kena tolak kosong? Sebab hipotesis kita tu equal to kosong. Tapi kalau hipotesis kita tu equal to 250, maka kita kena tolak 250 untuk hipotesis mean tu. Value dia bergantung kepada apa H null kita punya assumption. Mungkin you all tak faham kot apa yang saya bebel ni. Apalah, mantap. Okay. Tapi the main thing here sebenarnya, kita sebenarnya kena modify sikit this Excel ni, so that benda ni berguna untuk you all masa exam. So macam mana you all nak modify? Okay, macam mana you all nak modify? Kalau you boleh modify, okay, you ambil satu contoh yang dalam ni yang dah ada example dia. Okay, for example, kita ambil 3.31. Sebenarnya, dia punya Excel ni sebenarnya untuk membantu you buat assignment tu. Cuma untuk membantu you untuk CA2, you kena modify di Excel so that bila you letak value je, you identify value. Contoh you kena buat 4 Excel, which is yang standard biasa punya. Yang Z test, which is Z test akan ada 2, variance sama dengan variance tak sama, and then T test variance sama dengan variance tak sama. And then you kena masuk untuk okay, semula saya present lah. Saya rasa you all tak faham pun apa yang saya cakap ni, sebab saya macam just cakap je. Okay, tak apa, saya present. Okay, you kena modify sikit. You all kena modify sikit. Okay, kita siapa sempat modify bagi tahu saya. Kalau saya tak sempat modify lah. Sebab saya punya laptop tak ada data analisis tu, macam susah sangat. Okay, okay, so yang dekat Excel yang ada sekarang, problem dia, data dia bagi data yang kita ada, dia bagi dalam bentuk list gitu, which is once data yang kita ada dalam bentuk list, benda ni adalah membantu untuk assignment tu. Okay, dia bentuk list, maksudnya dia buat satu-satu data kan, dia listkan data tu. Kalau data kita dia dah bagi dah. Okay, so data kita ada okay, dia ada 4 calculator kot you all kena set up, which is first of all unknown kan. Buat unknown terus lah, unknown data. Lah teruknya pen saya ni, unknown data. Okay, unknown data. So you ada unknown data. Okay, sheet pertama
sheet pertama, sheet pertama. Alamak. Okay, sheet pertama. Tak buat dah teruk sangat ni. Tak lancar langsung. Okay, sheet pertama you kena ada. Okay. And okay, kita buat besar-besar terus lah. Kita kata Z test. Okay, Z test. Okay, and lebih besar equals to 30. Okay, and then kita ada variance. Variance tak sama. Okay, ni sheet pertama. Variance tak sama. Tapi data yang kita kena modify adalah data tu dia start dengan kita kena ada new 1, new 2 value. Lepas tu kita kena data tu, and then kita buat kita ikut by step dekat dalam buku page 113. So kita buat by page tu. And then lepas tu macam step 3 tu, step 3 kita kena ada Z test kan. So Z test. So kita letakkan dalam bentuk formula terus. So that kita modify this value here. Kita modify this value here. Dia terus macam boleh baca new 1 minus new 2 contoh kan. And then minus apa? Hypothesis kita tak ada. Minus hypothesis tak ada. Main hypothesis tu. Adakah equals to 0 or something else? Equals to 0 ataupun something else yang dia maybe equal to 3 or 4. Depends lah pada soalan tu. And then you letak kat sini new A plus new B over NA plus NB. Ni delete. Okay, so sekarang output yang you kena nanti bila you dah ada calculator ni, you just tukar output dia je lah. Sebab formula semua you dah tutup semua. Dah apa? Saya kena ada satu hari kot untuk buat ni. Kalau saya nak set up ni. Tapi kalau you all kena set up macam tu lah. So that dia benda ni membantulah nanti you all. Dekat CA2 nanti. Sebab data ni yang paling penting. Z test ni. Okay, so sekarang input yang you kena masukkan adalah variance dia. Variance A, variance B. And then equals to berapa. Lepas tu NA. So first part adalah untuk kita letakkan data tu. So that bila kita masukkan data tu, you dah dapat dah dia punya ni. And then alpha, critical value kita tu berapa yang kita nak. Lepas tu kita buatlah step-step dia kat bawah ni. So that at the end apa yang you dapat, you terus boleh, tak perlu nak 2-3 kali lah kan. Macam kita dah buat formula. Ni baru sheet pertama untuk this condition. Buat satu lagi untuk n equals to sigma equal yang sama. Bila sigma sama, apa yang perlu kita masukkan. So that kita masukkan that value, semua step tu kita dah letak dah. Faham tak maksud saya? Macam contoh dia. Macam kat sini. Sini masalah dia bagi data macam ni. Tapi bila exam, kita tak dapat data macam ni. Kita dapat data yang dan bentuk value terus. Cuma kita, for example sini kot. Cuma
Cuma kita kena modify sikit lah. Tempat yang satu part adalah untuk key in data je. And then another part is step 1, step 2, step 3 sampai step 5. Ni macam ni. Maksudnya sebelum nombor 1 ni adalah data yang kemungkinan soalan tu akan bagi. Faham tak maksud saya? And then baru kita letak step 1 apa? Hypothesis. Okay, step 1 hypothesis. Step 2 obtain the critical value. Benda ni semua sebenarnya dah boleh formulate. Ni benda ni semua dah boleh formulate. Cuma sekarang ni dia orang letak pada satu sheet yang sama. So jadi macam sangat tak tally lah. Tu yang jadi opening sebenarnya. So and then the data yang kita ada kat sini, tengok data ni adalah satu-satu. Tapi kalau dekat you punya textbook, data dia macam ni. Data dia macam ni. Maksudnya the value dia tu, value new 1, new 2, sigma 1, sigma 2, n1, n2. Lepas tu dia punya apa, alpha tu, yang tu yang berubah. Yang lain semua sama. Yang ni you letaklah hypothesis, value of hypothesis null tu. Value ni. Ni yang saya kata value of hypothesis null tu tadi. Yang tadi kena Siti bagi tanya tadi kan. Kenapa memang kena letak kosong ke? Ingat tak tadi soalan dia? Because of this. Kan ada orang tanya juga minggu lepas kan, kenapa dia kosong? Adakah dia kosong? Kenapa? Sebab value null hypothesis ni. Hash null value. Tapi biasanya hash null value ni dia akan jadi equals to 0. Okay, so you letak dah semua apa ni. Cuma you jangan campur adukkan macam ni dekat cuma beza kita buat known population variance and satu sheet, unknown satu sheet, untuk T distribution satu sheet. So T ni ada 2 pula. So bila you letak kat sini pada satu sheet yang sama, jadi you akan pening nanti. Sebab you tak boleh nak identify T ni. You terus letak kalau T-test buat terus you buat T-test dengan Z-test. So T-test ni akan ada 2 variance. Kita tahu variance, kita tak tahu variance. Untuk Z-test tahu variance satu sheet, tak tahu variance, variance sama satu sheet. So sama juga yang ni. So T-test variance sama dengan variance tak sama. So you put in the sheet lah, sheet. Jangan buat dalam satu page sheet macam ni. So you at the end you tak guna pun this Excel. Sayanglah you sebenarnya benda ni sepatutnya membantu you kan. So another one is yang tadi lah, yang ni. Saya rasa yang ni paling senang lah, tak ada masalah lah yang ni. Yang ni manually you letak, cuma kat sini kita instead of pakai this data set, kita kena modify sikit. Kita modify sebagai input. Okay. Kena buat satu bahagian, which is satu bahagian tu adalah bahagian yang 0. Okay. Control. Input data based on question. Given question. Based on question lah. Okay.
apa yang input yang perlu ada ni. Mungkin kalau saya buat teruslah yang ni, saya buat terus yang ni so that nanti kita tak ada masalah lah. So nanti kita terus masuk je kat sini. Situ fungsi membantu kita ke tak. Kalau benda tu tak membantu, baik tak payah buat. Kalau dia membantu, baik kita buat terus kan. So input data apa? Kalau main Whitney test kita ada kita kena ada TL. Okey, kita kena ada N1. Kita kena ada N2. And then kita kena ada T1. T1 and then T1 is apa T1 tu? Summation of ranking kita. Yang ni you buat definition lah and then baru you masukkan berapa. Ni sebab benda tu berubah mengikut soalan. And then kita kena ada formula untuk T1 star kan. T1 star. So T1 star apa? So equal to N1. Okay, equals to N1 this value bracket times bracket T value. Jadi N1 lagi N1 plus N2 minus T1. So nanti you masukkan je ni. Contoh you masuk, contoh ni 3 5 sini 4. Sini you bagi nota lah sikit. Ni adalah ini adalah summation ranking. Sum of ranking. So you clear lah. Benda ni depends on soalan. Guna berubah. So you dah tak perlu kira bila dah exam. Situ jimat lah masa you. Faham tak? Boleh? Okay. So kita buat satu sheet. Okay. Buat benda lah ni. Okay. H1, H2. Okay. Tak ada masalah. Critical significant level. So dia total lah kan. So kat sini you kena pilih lah alpha dulu. Alpha yang nak pilih apa? Ni tempat data lah kita nak masukkan alpha. Alpha berapa sebenarnya kita nak? Okay. Alpha 0.05 tu. Yang ni pilih lah. Yang ni you letaklah nota sikit kat sini. We need to change based on the question given. Semua lepas tu kita kena ada significant. Okay, step 2. Step 1 hypothesis, step 2. Okay. Alpha to tail. Significant level kita berapa? So significant level kita 0.05. So level equals to terus je ambil daripada sini. Tak payah nak fikir lah. So, kat sini kan kita masukkan data kan. So dia baca terus lah. Okay. Salah. Okay, sini. Okay. So critical value. Okay, critical value untuk ni. Maka kat sini kita letak formula lah kan. Letak formula dia. Terus kat sini you boleh letak. Kalau kat sini dia letak 1 or 2 kan. So you letak kat sini. 1 tail. So apa formula untuk 1 tail? Senang kan. Lepas tu kan you tak ada masalah dah.
Sini formula untuk two tail. Tak payah nak pilih-pilih lah. Terus masukkan je formula dia. Boleh faham tak maksud saya? Boleh tak? Nampak tak apa yang saya maksudkan ni? Ni letak formula dia. Apa formula untuk one tail? Apa formula untuk two tail? Contoh, kan? Apa formula untuk two tail? You kena masukkan lah. Masukkan. And then step 3 adalah calculate test statistic, which is test statistic tu based on apa? You kena masukkan formula terus kat sini. So that bila you masukkan data kat sini, dekat area yang masuk data ni adalah area untuk masuk data. So kat situ you akan dapat lah. Faham tak maksud saya? Yang ni macam complicated sikit sebab dia kena ada arrangement tu. Kalau kata ada arrangement tak apa. Tapi it's okay. Kalau nak lagi jelas, you buat satu nota. Buat satu sheet tu nota je, contoh. So that untuk guna formula tu, you apply je contoh tu. Memang senang nanti untuk CA2 nanti. You boleh buat dengan cepat lah. Okay. So you akan ada 4 ke 5 sheet lah. So you settle out benda ni. So Excel ni akan membantu. Kalau you ambil direct daripada sini, you akan serabut lah. I'm sure that you akan tak boleh nak faham lah apa dia nak ni. Sebab dia campur semua ni. Satu sheet ni unknown, ni less than. So banyak benda lah. So the important part kat sini kita dah tahu dah macam mana nak cari ganti test and so on. Boleh. Cuma nanti saya untuk P-test dengan T-test tu, P-test tadilah saya stay tak puas hati apa maksud I9 tu, apa tu. Apa nanti benda tu tak ada masalah kot. Kejap je tanya yang pakar, terus dapat jawapan. Okay, so you dapat dah idea dia. So okay, start next week saya tengok you punya CA1, markah you all tak menggembirakan saya. So apa you all punya suggestion untuk score chapter 3? Ada idea tak macam mana nak suruh you all pandai buat dan boleh skor banyak lah markah, so that saya harap ramai dapat A lah. Macam mana bos? Macam mana semua? Ada cadangan tak? Sambil tu kita take 5 Kita take 5. Sambil you all pergi ambil air kopi ke apa ke. Boleh tak bagi cadangan? So kita ada this list of study group. Why nak kita gunakan this list of study group? Ramai ni. Kita ada 80 orang. Kita ada berapa grup semua? Kita ada 18 grup. Okey. 18 grup. 9 lah bagi 2, 9. So 2 grup akan dapat benda yang sama lah. 9. Okay. You all okay tak? Saya harap macam mana next week kita akan discuss tutorial. Tapi kita bahagikan soalan tutorial tu berdasarkan
berdasarkan berdasarkan apa? Berdasarkan grup tadi. Boleh tak? So kita akan ada jawapan pada semua soalan tutorial ni dengan senang wenangnya. Boleh tak? Boleh tak? Guys. Ramai ni 75. And then saya akan buat extra class which is benda tu tak compulsory lah, tak compulsory untuk you attend, but kita akan discuss lah soalan-soalan yang macam kalau ada soalan yang macam mengelirukan ke, tak boleh nak jawab ke, tak confident jawapan tu betul ke tak, kat situ kita ni. So macam mana kita nak bahagi apa list ni. Boleh tak kita bagi terus 1, 2, 3 tu. Memang senang lah kerja kita kan. 1 hingga 18. Okay, ni soalan lah. Ni susunan soalan you kena jawab lah. Based on group kan. Based on group. Macam mana nak keluarkan row nak bagi ada row. Insert row, column to the left. So kat sini kita buat question tutorial yang you all kena set out lah by group. So tak banyak lah, atas satu orang tu tak banyak. So yang ni kita ambil nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ikut je lah nombor ni. Ikut nombor ni, nombor 18. Okey, nombor 18. Sampailah nombor 18. Mana group tadi? Mana group ni? Okey, nombor 18. Okey, sini nombor 18 kan? So, sini akan jadi nombor 18. Lepas tu, kita pusing balik. So, 18. Sini akan jadi 19. Yang ni 17. Yang ni akan jadi 20. 20. Sini akan jadi 17. 17. Sini akan jadi 20. Macam tu. Boleh? 17. Ni 16. So, yang ni akan jadi 21. Okey, 21. Sampailah ke atas sekali dia akan jadi apa ni? 18 campur 18. 21. 18. 36 Dia akan jadi 36 kat sini kan? Betul tak? Sini akan jadi 36. Betul dah tadi 1. Okey. Doktor, soalan muka surat berapa, doktor? Tutorial, semua tutorial tu. Kan banyak kan soalan tutorial. Chapter 3, page 1, 2, 3 sehinggalah soalan 130. So kita bahagilah daripada kan kita kan ramai. So jadi 36 kat sini. Nombor 36. So atas satu grup tu tak banyak soalan lah. Benda ni kena susun balik lah. Yang ni kena susun balik. 36 soalan. Oh, dia sampai 25 tu, lepas tu tak ada kan? Okey, saya rasa
Sebab yang atas tu dia tak soalan dia ringkas je kan. Untuk part 1 basic concept tu kita start dengan number 4. 7. Jadi dia ada 7 soalan lah. Kita start dengan nombor 8. Ni and then baru kita start balik untuk part 2 tu, sebab dia atas satu soalan dia ada anak-anak tu kan. Kita set out tu. And then saya rasa 2 soalan je kot satu grup ni. 2 ke 3 soalan je you all set out. Nanti kita discuss. Nak minta you all submit lah. Submit dekat Google Form. Nanti saya letakkan Google Form. Number soalan tu nanti saya susun balik. Saya susun balik dekat sini. Boleh? Nanti kita discuss lah. So, kita boleh discuss dan kita boleh tahulah jawapan. So, kalau you all boleh buat Excel tu, you all kongsi-kongsi lah. So that mudah lah untuk kita buat. Bagi-bagi tugas macam tu lah. So that kita jimat masa gitu. Dapat tak? And then next week cuti Isnin. Sebab satu lagi saya kena discuss on CA2 tu. So saya harap bila buat macam tu, you all agak sangat clear lah untuk jawab soalan CA2. Dan kerja pun tak banyak kan. 3 soalan je you all kena set out setiap kumpulan. And then kita dah dapat jawapan. So okay lah. Saya rasa week 10 apa ni ni assessment tu assignment tu sebenarnya dia data yang kita pilih adalah daripada assignment 1. That's why ingat tak assignment 1 hari tu kita cakap kena ada paling kurang 3 variable tu. Ni kita ada assignment 2. So kita akan pakai analysis variance. Saya rasa next week kot saya akan explain pasal analysis of variance. Cuma untuk chapter 3 ni you all boleh dah start lah, sebab you all dah belajar. Saya rasa dia lebih clear nanti untuk you all punya nanti untuk bila kita buat tutorial tu. Sebab tutorial tu sebenarnya membantu untuk you all faham dengan lebih mudah. So that cuma kita tak nak terlampau banyak masa spend untuk tutorial. Sebab you all pun banyak lagi subjek kan untuk set out. So saya harap pembahagian soalan tu akan jadi macam workload you kurang lah. Tapi you punya result awesome. Boleh. Cuma untuk assignment tu you boleh start untuk chapter 3 punya part lah. Chapter 3 punya part dia dah bagi instruction kat sini. Next week lah kot saya baru start bagi ni, tapi dah boleh start buat. Okay. Data assignment. Okay, data set memang kena guna assignment 1. Lepas you buat tu sikit, you kena tunjuk kat saya so that takut ada masalah dekat data tu, which is tak sesuai untuk dianalisis menggunakan hypothesis testing semua tu semua. ANOVA tu lah benda tu dia nak. Ni poster template dia, and then dia ada rubrik lah. Ni rubrik dia. So kita akan discuss lebih detail rubrik. Kita buat macam hari tu lah, so that kalau you all present. Okay, boleh? Saya rasa kita habis awal hari ni. Boleh? Boleh tak? Boleh saya harap kaedah ni menyebabkan you all ramai dapat A lah. Dengan komitmen hopefully you dapat ramai dapat A, dapat skor. Sebab CA1 user macam dia tak berapa
mengembirakan hati saya, dia punya result. Tapi saya akan release lah result tu. So mungkin sebab tutorial tu lah kot. Tutorial tu kita tak sempat bincang. So now hopefully kita sempat bincang. You all pun at least paling kurang you all tahu, okay, ni jawapan dia, macam ni jawapan dia. Okay, that's all for attending today. For attendance minggu ni pun samalah. Kita tak bagi susah-susah sebab you all dah ada task you all, which is kena buat soalan tutorial tu. Okay, soalan tutorial tu sekejap lagi saya akan update lah dia punya number of question, so that dia ni kat tepi tu Alright, thank you for attending.